Manis bersama Fika setiap Sabtu jam 12.30 hari di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Kedak emak MZ Go, Gemuk-gemuk segemuk orang tahu. Bapa kita nak beli bagai bagus. Lama-lama MZ Go semua baru. Orang tengok pun nampak keliru. Mari tengok sendirilah di MZ Gold. MZ Gold juga sedia menerima tempahan buatan tangan. Untuk maklumat lanjut, kunjungi MZ Gold Jalan Temenggung dalam Bandar Kota Baru atau hubungi 017-906-4447. MZ Gold, peneraju emas terpakai tanpa upah. Cayo kodok cayo. Ya, para pendengar Manis FM, sempena ulang tahun ke-10 Jewels Hotel. Dengar-dengar ada tawaran bilik istimewa serendah RM100. Bilik comel, selesa, lepas tu ada sarapan pagi lagi. Pakat mari dekat belakang. Nak info lebih, boleh follow FB dan IG Jewels Hotel. Boleh juga telefon 0974747788. COVID-19 adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Pembawa virus COVID-19 tanpa disedari adalah kelompok paling berisiko menyebabkan virus, terutama ahli keluarga dan kontak rapat. Beliau mungkin ayah, ibu, anak dan kita sendiri. Jadi, sama-samalah kita jaga diri, keluarga dan orang di sekeliling. Setiap saat dan nafas sangat berharga. Pesanan ini daripada saya Nura, #KitaJagaKita, Manis FM Gaya, Pantai Timur. Lekapkan hari anda dengan mendengarkan celotehan Nura dalam Manis Sabah. Banyak perkongsian menarik dari dalam dan luar negara. Ada juga info-info mengenai kekeluargaan, wanita dan kesihatan. Boleh juga dedikasikan lagu serta ucapan anda. Ingat tak, Manis Sabah bersama Nura setiap hari hingga Khamis 10 pagi hingga 2 petang disegarkan oleh AY Legacy, inspirasi wanita. Manis FM, Gaya Pantai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu membaca Al-Quran ataupun anda telah boleh membaca Al-Quran tetapi tidak boleh menguasai hukum hakam tajwid, ataupun anda telah mahir membaca Al-Quran tetapi untuk mendalami hukum hakam tajwid, maka jangan lupa untuk mengikuti slot tajwid pada setiap Jumaat pukul 4.30 petang bersama saya Ustaz Haji Hanafi bin Awang, hanya di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktiviti Manis di Manis FM. Pusat Mediasi COVID-19, Jabatan Perdana Menteri menjemput orang ramai dan syarikat yang terlibat dengan pertikaian akibat COVID-19 untuk melayari laman sesawang www.pmc19.gov.my untuk mendapatkan maklumat berkaitan khidmat pengantaraan mediation. Jika anda ada sebarang info komuniti, emailkan ke hebahan@manis.fm atau fax ke 09-626-2266. Manis FM, Gaya Pantai Timur. Memasuki jam 6 petang disegarkan oleh AY Legacy, inspirasi wanita. AY Legacy, inspirasi wanita untuk penyeri kulit tegang dan anjam. Produk terkini sudah serata terkenal, boleh dijadi pendapatan yang halal. AY Legacy, inspirasi wanita. Hai, saya Ani Yusof, founder AY Legacy. Jom bersama saya merealisasikan impian. Layari aylegacy.my. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Manis FM. Pastinya Manis. Manis FM. Manis FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa lagi kita di hari Jumaat yang penuh mulia ini, edisi 24 September 2021. Jutaan terima kasih kepada anda semua yang kekal setia untuk dengarkan Manis FM dan jadikan Manis FM sebagai radio nombor 1 di hati anda semua. Berjumpa lagi kita di minggu ini bersama dengan saya Fad di program Talaki Safinatun Najah, di mana kita akan belajar dan juga mempelajari ilmu-ilmu yang tentunya
tentang perbicaraan tentang rukun Islam dan juga iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah. Terima kasih juga kepada anda semua yang setiap minggu mengikuti siaran langsung kita di Facebook, juga yang mengikuti ulangan kita di Facebook Manis FM. Kepada anda semua yang terlepas episod-episod yang sebelum ini, anda boleh saja ikuti ulangannya di Facebook Manis FM. Dan sekarang ini juga kita sudah pun bersiaran di Facebook Manis FM, dan kepada anda semua terima kasih yang telah pun mengajukan soalan berkaitan dengan topik dan juga perbincangan yang telah pun kita pelajari pada minggu lepas. InsyaAllah tadi Ustaz dah terangkan kepada saya yang Ustaz dah tengok dah satu persatu soalan yang telah pun anda ajukan di ruangan Facebook Manis FM. Minggu ini juga kalau ada soalan yang berkaitan dengan apa yang diajar oleh Ustaz hari ini, anda penuhkan ruangan komen. Mungkin kat ruangan komen juga anda boleh interaksi secara terus. Apa khabar hari ini anda semua? Harap anda semua sihat-sihat selalu. Yang dengarkan kami secara frekuensi di Terengganu semestinya 102.0, di Kelantan pula 90.6, di Pahang Timur 95.1, manakala di Pahang Tengah pula 103.8. Semoga anda semua dirahmati selalu dan juga diberikan kesihatan yang berpanjangan. Yang mana hari ini ada masalah kesihatan, kami doakan agar anda semua segera pulih daripada segala penyakit yang anda sedang hadapi. Dan sekarang ini saya tidak kesorangan, semestinya bersama dengan saya setiap minggu, setiap Jumaat jam 6 petang dalam talaki Safinatun Najah. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar. Apa khabar hari ini Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca pun elok hari ini Ustaz. Kalau kita tengok di pekarangan persisiran pantai, di pantai Batu Buruk dan sebagainya, ramai yang telah pun memulakan aktiviti kerana kita dah berada di fasa ketiga negeri Terengganu. Jadi jangan gunakan kelonggaran yang diberikan ini untuk kepentingan peribadi anda semua. Alhamdulillah, kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar untuk kita semua yang belum lagi menerima suntikan dos vaksin. Semoga anda bertindak segera kerana kita nak mencapai herd immunity dengan segera. Jadi tanpa melengahkan masa Ustaz, silakan untuk kita menyambung apa yang telah pun kita belajar pada minggu lepas dalam talaki Safinatun Najah ini. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fan. Alhamdulillah, di petang Jumaat penghulu segala hari kita dapat menyambung kembali slot talaki Safinatun Najah mengguna pakai kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah Sumai Hadrami. Jadi untuk kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 2 baris yang ketiga daripada atas. Saya akan ulang balik minggu lepas lah. Minggu lepas kita baca di tempat yang sama, jadi minggu ni akan baca sekali lagi di tempat yang sama, muka surat 2 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian terjemahan di bawah tu, dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesudah-sudahan daripada segala nabi. Jadi dalam kitab ni memulai dengan bismillah.
kemudian disusuli dengan alhamdulillah, kemudian selawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan seumpama tu. Selepas daripada memulai dengan nama Allah, bismillah, kemudian memanjatkan kesyukuran kepada Allah, memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian nak menzahirkan terima kasih kita, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai utusan bawa agama kepada kita. Kita pun berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama jugalah dalam orang mengajar dimulai dengan bismillah. Ya. Kemudian orang mengajar disusuli dengan alhamdulillah. Kemudian kemudian selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam kitab, jikalau selawat atas Nabi dalam kitab, selama mana nama Nabi berada dalam kitab, selama itulah malaikat akan istighfar kepada tuan kitab yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tu. Jadi selama mana selama mana nama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kitab, selama itulah Allah Ta'ala akan sentiasa malaikat akan istighfar, minta ampun kepada tuan kitab. Kemudian terjemahan dia di bawah tu, mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Jadi minggu lepas saya sentuh dah berkaitan dengan selawat ni, terkadang dengan wassallallahu. Selawat terkadang dengan wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkadang selawat dengan Allahumma salli. Sebagaimana selawat selepas daripada kita membaca tasyahud, kita akan berselawat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allahumma, tu jelas lah. Ya Allah, engkau beri rahmatlah. Tu kita jelas, kita berselawat dengan makna kita berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas doa. Adapun wasallallahu, tapi terjemahan dalam kitab Safinatun Najah ni dibubuh terjemahan dengan makna doa. Mudah-mudahan memberi rahmat. Di asal makna wasallallahu, asal maknanya dan telah memberi rahmat oleh Allah. Dan telah memberi rahmat oleh Allah. Ayat ni berbentuk cerita Allah telah memberi rahmat. Walaupun ayat tu berbentuk cerita, tetapi makna dia adalah doa. Apa makna doanya? Mudah-mudahan. Dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Dari segi lafaz tu cerita, tapi maknanya sama dengan Allahumma salli. Ya Allah, beri rahmatlah olehmu. Jadi di sini adalah tuan kita memohon doa, moga-moga Allah Ta'ala memberi rahmat serta membesar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita diperintah berdoa. Bukan bercerita. Kita diperintah berdoa. Bukan bercerita Allah telah memberi rahmat. Itu cerita, bukan. Kita dituntut supaya ya ayyuhallazina amanu sallu. Wahai orang-orang beriman. Mana berdoa, berselawatlah kamu. Perintah di situ ada supaya kita memohon moga-moga Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat ke atas Nabi. Jadi walaupun ayat berbentuk cerita wasallallahu, tapi maknanya adalah doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minggu lepasnya saya pergilah kepada cerita bab kelebihan
berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minggu lepas saya ada sentuh berkaitan dengan hari Jumaat, malam Jumaat. Kita disunatkan perbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut berselawat ke atas Nabi sentiasa. Tetapi lebih-lebih lagi malam dan hari Jumaat dituntut perbanyakkan selawat. Jadi untuk menunaikan tuntutan perbanyakkan selawat pada hari dan malam Jumaat sebagaimana yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintah supaya perbanyakkan selawat ke atas Nabi pada hari Jumaat. Sebagaimana hadis Nabi sabda, aksiru alayya minas salah lailatal jum'ati wa yaumal jum'ati. Perbanyak oleh kamu atas aku daripada selawat malam Jumaat dan hari Jumaat. Jadi malam Jumaat, hari Jumaat, Nabi perintah supaya perbanyakkan selawat. Jadi perbanyakkan selawat ni dalam kitab, banyak ni, sekurang-kurang kita ni menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan selawat malam dan hari Jumaat ni, kita menunaikan perintah perbanyak sekurang-kurangnya selawat tu 300 kali. Sekurang-kurang 300 kali kita sudah menunaikan perintah Nabi supaya perbanyakkan selawat dan salam pada malam Jumaat dan juga hari Jumaat. Sebagaimana saya sebut minggu lepas, sehingga kan membaca Al-Quran yang kita maklum selebih-lebih zikir. Tapi kalau malam dan hari Jumaat, afdal selawat lagi daripada membaca Al-Quran. Melainkan Al-Quran yang khusus berkait dengan hari Jumaat. Mana? Suratul Kahfi contohnya kita maklum tu. Suratul Kahfi, surah Al-Imran, surah Hud, surah Hamid Dukhan. Itu surah-surah yang ada tuntutan khusus dengan hari Jumaat. Dengan surah-surah yang lain, afdal berselawat lagi daripada membaca Al-Quran. Kemudian, sebagian saya sebut minggu lepasnya, khatib sentiasa berpesan kepada ahli Jumaat supaya tidak lupa pada hari Jumaat, semulia-mulia hari, khatib sentiasa berpesan tidak lupa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap minggu khatib berpesan. Kemudian minggu lepas saya sentuh berkaitan dengan ayat Al-Quran yang khatib sentiasa baca sebagai dalil diperintahkan supaya berselawat. Didatangkan ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan makna Allah Ta'ala sentiasa memberi rahmat kepada Nabi, dengan makna malaikat sentiasa berdoa keampunan kepada Nabi. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Quran perintah. Berselawatlah kamu ke atasnya, ke atas Nabi, dan mengucap salamlah kamu ke atas Nabi. Quran perintah. Kemudian, saya sebutlah minggu lepasnya, kita yang mendengar perintah Al-Quran tadi, kita disunatkan berselawatlah sekali. Sebab Quran perintah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Tuhan seru kepada siapa tu? Kepada kita semualah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu.
kita pun turutilah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sunat seumpama tu. Ini saya sebut minggu lepas. Kemudian adalah di kalangan ni yang mengikuti live FB, ditanya soalan. Saya ambil dua je lah soalan di sini. Satunya soalan daripada DEA. Baca mana? D. D. Arif. Dia Arif ke? Dia Arif. Dia tanya, maaf Ustaz, kalau bersalawat semasa khutbah tak dikira bercakap kan? Dia tanya gitu. Sebab apabila saya sebut Quran memerintah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu. Apabila Quran perintah, maka kita kena turutilah perintah Al-Quran. Kita pun Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Maka ditanyalah di sini, kalau berselawat masa khutbah tidak dikira bercakap kan? Sebab kita maklumlah bercakap ketika khatib sedang berkhutbah itu jelas dilarang pada hukum syarak. Jumhur larangan di situ adalah larangan haram. Larangan haram, bercakap hukumnya haram. Itu jumhur kebanyakan ulama. Tetapi dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan qaul jadid, pandangan Imam Syafi'i yang muktamad, larangan bercakap, kalau bercakap hukumnya adalah makruh, tidak diharamkan. Adapun tiga mazhab lain, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan juga qaul qadim bagi Imam Syafi'i menyatakan bahawa bercakap hukumnya adalah haram. Ni kebanyakan ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i kita bercakap hukumnya adalah makruh. Jadi sekarang ni berselawat tak dikira bercakap. Dia begini. Sambil satu lagi soalan itu lebih jelas. Soalan ni nak baca nama mudah, Wan Fahmi. Dia Arif tu ada komen Ustaz sekarang ni. Dia ada angkat dia tangan. ada komen. Alhamdulillah mengikuti dan Ustaz dah jawab. Soalan jelasnya Wan Fahmi. Ya. Salam Ustaz. Boleh Ustaz jelaskan, kita tidak boleh bercakap ketika khutbah dibacakan supaya tidak luput pahala Jumaat. Tetapi Ustaz jelaskan kita dibenarkan berselawat ketika khatib membaca khutbah. Kita bukan sentiasa berselawat ketika khatib sedang berkhutbah. Sebab ketika khatib sedang berkhutbah, kita disunatkan insat dia panggil. Wa'ang situ, insat. Insat ni apa? Kita diam serta kita perhati dengar kandungan khutbah Jumaat. Sunat insat. Kita tidak disunatkan berselawat. Kita tidak disunatkan membaca Al-Quran. Kita tidak disunatkan berzikir dengan zikir yang lain. Kita disunatkan insat. Insat dengan makna kita diam serta perhati. Bawa panggil insat. Kalau dia tak perhati, apa ni, khoya fikir ke lain, tak jadi. Di insat ni mana fastami'u lahu wa ansitu. Hak Quran perintah. Fastami'u lahu wa ansitu. Tuntut dengar dan diam serta perhati. Ketika khatib sedang berkhutbah. Adapun apabila kita hanya berselawat untuk menuruti perintah Al-Quran, itu disunatkan. Bukan kita sentiasa berselawat. Bukan kata khatib sedang berkhutbah, kita ambil tasbih, kita pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan. Sebab kita disunatkan supaya diam dan perhati dengar khutbah. Bukan suruh berselawat. Memanglah selawat tu afdal pada hari dan malam Jumaat. Tapi ketika khatib sedang berkhutbah, kita tidak dituntut berselawat. Cuma kalaulah tiba-tiba elektrik terpadam. Suara khatib
kita langsung tidak mendengar. Sebab suara jadi perlahan sebab speaker tak bunyi. Elektrik terpadam. Kita agak duduk jauh sedikit di luar masjid, di tepi masjid ke, tak dengar. Barulah kita isikan dengan zikir. Zikir mana yang utama? Berselawat. Adapun kalau kita sedang mendengar, kita dituntut supaya diam, bukan berselawat. Hak saya sebut tadi hanya sekali sahaja. Hanya sekali sahaja kita berselawat apabila khatib membaca ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita berselawat ni dengan angkat suara. Tapi jangan mubalaghah, jangan berlebihan. Mana bunyi suara Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mana ada suara. Tapi bila mubalaghah, kalau dengan suara yang terlampau kuat, hukumnya makruh. Tapi mana angkat suara bukan hanya secara perlahan tak bunyi, bukan. Dia gitu. Itu disunatkan. Itu pandangan Imam Nawawi. Walaupun pandangan Qadhi Abu Tayyib mengatakan makruh, tidak wi. Walaupun ayat Quran perintah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, kata Qadhi Abu Tayyib kata makruh, itu pandangan dhaif. Itu bukan pandangan muktamad. Di pandangan muktamadnya kita sunat berselawat sekali. Sebagaimana ketika khatib berkhutbah, dia sebut nama Nabi. Bila tu khatib sebut nama Nabi, sunat kita angkat suara dengan selawat. Tu khatib kan? Disebut Nabi Muhammad, kita di bawah ni sallallahu alaihi wasallam kan? Gitu kan? Kita disunatkan angkat suara dengan selawat atas Nabi ketika tu khatib sebut nama Nabi. Selawatlah. Kan kita biasa gitu kan? Apabila khatib sebut nama Nabi, kita pun sebut kita selawat sallallahu alaihi. Dia nak sebut secara tengah gini tak jadi. Bila tu khatib sebut nama Nabi, kita spontan je kita berselawat. Kita selawat macam mana? Sallallahu apa sebut nama sabda Nabi, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut macam mana? Kita selawat. Sunat selawat. Faham tak ni? Hak tu memang disunatkan. Hak tu tak panggil bercakap tu. Memang disunatkan. Hak tadi Tok Khatib baca ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat sekali. Selesai situ. Hak Tok Khatib ni, sepanjang khutbah tu acak kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disunatkan angkat suara dengan selawat tu. Selawat atas Nabi. Tapi jangan angkat suara kuat. Angkat suara dengan tidak mubalaghah. Ada ni. Dia ketika khatib sedang berkhutbah ni, diam-diam pun ada ketika kita disunatkan juga berzikir. Contoh, bila kita bersing, kita disunatkan kata Alhamdulillah. Kita sunat katakan gitu. Sekarang ni masa kita bersing tu, khatib sedang berkhutbah. Ketika khatib sedang berkhutbah, kita bersing. Bila kita bersing, kita pun Alhamdulillah. Kawan kita duduk sebelah, dengar kita kata Alhamdulillah. Kawan kita tu pula sunat, dia panggil apa? Tashmid dia panggil. Tashmid ni jawab orang bersing hok kata Alhamdulillah tu. Kita sunat kata apa? Yarhamukallah. Mudah-mudahan mirahmat akan dikau oleh Allah Ta'ala. Sedang khatib berkhutbah tu. Sunat. Sekarang, ketika khatib sedang berkhutbah, kita disunatkan diam. Tidak berzikir. Tapi ada ketika kita disunatkan juga berzikir. Apabila kita bersing, sunat kita
Alhamdulillah. Bukan kita Alhamdulillah pegang tasbih, bukan. Tapi bila kita bersing, kita pun kata Alhamdulillah. Kemudian, orang sebelah kita tu dengar Alhamdulillah kita tu. Bila dengar Alhamdulillah kita tu, hak tu Nabi perintah, kita jawab pula tu kan dengar ni. Jawab dengan Yarhamukallah. Sunat tu. Ketika khatib sedang berkhutbah. Apabila, ni perintah Nabi ni dalam hadis Bukhari. Orang bersing, Nabi suruh, falyakul Alhamdulillah. Nabi perintah. Maka naklah kamu kata Alhamdulillah. Apabila orang kawan kita, Nabi perintah pula orang yang dengar tu supaya kata dengan Yarhamukallah. Hak tu kan dengar kita kata Alhamdulillah tu. Lepas daripada kawan kita doa kepada kita Yarhamukallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kesian belah akan dikau, birahmat akan dikau. Nabi perintah pula. Hak tukang bersih ni kata pula Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu Nabi perintah. Sekarang kita bersih. Alhamdulillah. Khatib dan berkhutbah tu. Kawan kita duduk sebelah, doa kepada kita, Yarhamukallah. Kita sunat pula jawab balik kepada dia, doa. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidayah akan kamu dan Allah Ta'ala perelokkan keadaan kamu. Itu sedang khatib berkhutbah tu. Disunatkan. Tapi selain daripada tu, taklah duduk diam lah. Tapi makna duduk diam ni bukan kata tak boleh langsung hak tempat-tempat yang disunatkan. Bersing. Hak ni hak sama-sama. Sentiasa kita seumpama ni. Tapi hak ni persoalannya macam mana ketika kita sedang mendengar khutbah Jumaat. Bila kita bersing, kita sunat tak kata Alhamdulillah. Kan kita sunat diam kan ketika tu. Tak, kita sunat kata Alhamdulillah. Kawan duduk sebelah pula sedang mendengar khutbah. Sunat doa balik, doa kepada yang bersing, yang ucap Alhamdulillah. Sunat doa dengan Yarhamukallah. Kemudian, yang bersing ni pula kawan di doa Yarhamukallah. Disunat pula doa kan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ni hak Nabi perintah. Walaupun ketika sedang mendengar khatib khutbah. Ni tambahan lah saya sebut tadi hak bab selawat. Quran perintah sallu alaihi wasallimu taslima, kita sunat selawat sekali. Sebagaimana dalam khutbah tok khatib sebut nama Nabi, kita sunat selawat. Ketika kita disunatkan diam. Mana ada ketika-ketika lah. Kita disunat juga berselawat dan kita sunat lu berzikir. Tapi ketika lainnya kita disunatkan diam. Diam supaya kita istimak untuk dengar akan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Ini hak soalan hak Wan Fahmi. Wan Fahmi tak ada komen balas dah. Komen Wan Fahmi ni mungkin ada dengar dia belum respon lagi kot Ustaz. Bukan kata suruh soalan tu soalannya suruh selawat ketika khatib dan berkhutbah. Tak, bukan suruh selawat. Hanya berselawat ketika Quran perintah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hanya berselawat ketika disebut akan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita dituntutkan berselawat sentiasa ketika khatib dan berkhutbah. Tidak. Jangan salah faham pula situ. Sebab ada ketika kita dituntut selawat. Ada ketika kita dituntut diam. Diam dah dengar khatib sedang berkhutbah. Dia walaupun kita sebut kata selawat zikir yang afdal. Baca Quran zikir yang afdal. Tapi kena letak tepat lah pula. Kalau kita sedang dengar khatib sedang berkhutbah, kita perhati dengar khatib sedang berkhutbah. Kalau kita sedang dengar orang mengajar, inilah macam kata hak sidang pendengar, Mani FM, hak ikuti radio ke, hak ikut
live FB ke, sedang mendengar kuliah. Ni masih lagi hari Jumaat. Berselawat lah. Diamlah. Istimak lah. Apa istimak? Perhati dengarlah akan ilmu yang disampaikan. Dah kata hari Jumaat, sunat perbanyakkan selawat. Sekurang-kurang perbanyak selawat ni 300 kali ni. Hari ni tak cukup lagi 300 kali ni. Nanti dulu. Masa ni dituntut kita istimak. Kita dengar lah. Tuntut dengar. Istimak. Sebab Nabi perintah kan. Kun aliman. Au muta'alliman. Au mustami'an. Itu Nabi perintah. Perintah tu perintah wajib ya. Hendaklah kamu menjadi orang yang berilmu. Jadi perintah menjadi berilmu ni perintah yang wajib. Ilmu mana? Kalau ilmu tu ilmu fardu ain, perintah tu wajib fardu ain kita jadi berilmu. Kita mesti menjadi orang alim. Kita semua ni mesti menjadi orang alim. Alim sekurang-kurang alim ilmu fardu ain. Wajib kita menjadi alim. Au muta'alliman. Baru mari keinsafan. Jahil kitanya. Wajib kita belajar. Wajib fardu ain kita belajar tu kalau ilmu fardu ain. Kalau ilmu fardu kifayah, wajib fardu kifayah kita belajar. Sebab apa? Nabi perintah. Au muta'alliman. Hendaklah kamu jadi orang yang belajar. Ada kitab, ada apa semua. Kita nak berkitab belajar ni, dah erti kitanya. Au mustami'an. Hendaklah kamu menjadi orang yang tuntut dengar. Jadi tuntut dengar orang mengajar ni wajib. Kalau ilmu tu fardu ain. Kalau ilmu tu fardu kifayah, wajib fardu kifayah. Jadi sekarang ni kita dituntut perhati dengar lah. Bukan kata pegang tasbih kita berselawat pula. Dia lebih berselawat ni. Tapi ada ketika kita dituntut ambil dengar orang sedang mengajar. Kalau sedang berkhutbah, tuntut dengar orang sedang berkhutbah. Walaupun mulut kita tak digunakan, tapi kita bukan dituntut supaya berselawat. Itu orang yang sedang mendengar. Mulutnya tidak digunakan. Orang yang sedang mendengar, mulutnya tidak digunakan. Jangan duduk berselawat pula. Walaupun hari ni hari Jumaat lagi. Masa lagi hari Jumaat ni petang Jumaat. Jangan duduk berselawat. Sebab terkening. Kena ambil dengar ilmu yang disampaikan. Kena jadi mustamik. Itu perintah Nabi. Walaupun mulut pendengar, sidang pendengar ni tidak digunakan. Tapi tetap kita perhati dengar. Sementara kalau kita sedang mengajar. Kita sedang berceramah. Kita sedang bertazkirah. Fokuslah kepada mengajar. Fokuslah kepada ceramah. Fokuslah kepada tazkirah. Itu lebih utama. Jangan kita nak selang-seli dengan selawat pula. Jadi tak kena tepat orang panggil. Masa selawat ada masa dia. Sekarang sedang mengajar. Fokus pada mengajar. Sedang berceramah. Fokus pada berceramah. Sedang tazkirah. Fokus pada tazkirah. Lidah kita sedang mengajar. Fokus pada mengajar. Kalau selang-seli dengan berselawat, bukan tepat dia. Sebab lidah kita sedang mengajar. Bayangkan. Orang yang sedang mendengar tu, lidah dia guna ke tak? Tak guna. Pun jangan berselawat. Dengar orang sedang mengajar. Dengar orang sedang berceramah. Dengar orang sedang bertazkirah. Sama itulah kita yang mengajar. Bukan selang-seli dengan selawat. Tak kena tepat orang panggil. Yang mana terkadang selang-seli dengan berselawat ni, terkadang selawat pun tak comel. Dah sedang-sedang mengajar. Sedang-sedang ceramah, sedang-sedang tazkirah, pergi berhenti sekejap, pergi selawat. Tak kena tempat. Kadang-kadang menyebabkan selawat tu kadang-kadang selawat tu putih, molek. Kadang-kadang selawat tu jadi tak lengkap. Dah main duduk selang-seli gitu. Kadang-kadang bunyi Allahumma salli ala Muhammad, comel. Kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad, tak ada. Kadang-kadang Allahumma salli Muhammad. Jadi tak jelas dah selawat ni. Nabi perintah kalau selawat molek. Nabi bersabda, "Iza sallaitum alayya fa ahsinus salata alayya." Bila kamu berselawat, Nabi kata, pereloklah kamu akan selawat. Sebut molek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebut molek. Tapi bila pergi letak selawat bukan di masa yang bukan tempat dia, tengah-tengah ceramah, nanti tengah mengajar pun nak berselawat. Jadi terkadang selawat tu tak buti, tak comel, tak molek. Bukan tempat dia masa tu. Dah kata lebih berselawat, ada masa dia.
kita sedang menggunakan lidah untuk mengajar, untuk berceramah, untuk bertazkirah. Orang yang sedang mendengar orang mengajar, orang yang sedang mendengar orang ceramah, tazkirah, lidah mereka langsung tidak digunakan. Pong jangan berselawat, fokus kepada ilmu. Ada masa-masa dia. Jadi yang kita sebut tadi itu, khatib dan berkhutbah bukan kita dituntut berselawat. Kita dituntut perhati dengar akan selawat khutbah yang disampaikan oleh Tok Khatib. Cuma ketika khatib sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita disunatkan selawat dengan angkat suara. Tapi angkat suara pun dengan tidak mubalaghah lah, dengan tidak bersangatan. Dengan tidak bersangatan lah, mana angkat suara yang sederhana. Kan kita biasa kan, bila Tok Khatib sebut nama Nabi, kita pun dengar ramai-ramai berselawat. Memang disunatkan. Cuma hak tadinya, hak saya duk tekan, kemudian ditanya oleh Di Arif dan Wan Fahmi itu, hak berkaitan dengan lepas. Bila Tok Khatib baca ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu wa sallimu taslima. Kita pun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Disunatkan. Ini jelas dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang kedua. Kemudian ada tadi Wan Fahmi dan juga Di Arif. Dua-dua yang menanyakan soalan yang Ustaz ada jawab tadi. Ada Wan Fahmi. Ada Wan Fahmi Ustaz. Alhamdulillah jelas dia tu. Tak apalah. Sebab soalan tu tadi seolah-olahnya suruh berselawat. Tidak. Ketika khatib bandar khutbah, kita disunatkan perhati dengar. Tidak disunatkan berselawat. Hanya berselawat ketika Quran perintah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, dan juga berselawat ketika disebut akan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni kita sambung balik kitab kita. Masa pun tak lama dah masa. Tak lama, sekejap. Sekejap je masa. Kita sambung baliklah terjemah dalam kitab Safinatun Najah ni. Mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau nak cerita bab kelebihan selawat, bukan dalam kitab-kitab banyaklah cerita bab kelebihan selawat ni. Banyak cerita bab kelebihan selawat. Di antaranya, ni saya sentuh sedikit lah. Ada masa yang ada sedikit ni saya sentuh. Sebelum kita nak sambung balik kitab ni, saya nak sentuh sedikit lah berkaitan dengan kelebihan. Di antara kelebihannya, sesiapa yang banyak selawat ke atas Nabi SAW ketika hidup dia, apabila dia mati, Allah Ta'ala akan memerintah sekalian makhluk Allah supaya minta ampun kepada seseorang. Dia masa hidup dia sentiasa berselawat. Pada masa yang dituntut berselawat lah. Jadi apabila dia mati, Allah Ta'ala akan memerintahkan sekalian makhluk Allah beristighfar, minta ampun kepadanya selepas dia mati. Di antara lagi Nabi sebut, orang yang banyak selawat ke atas Nabi ni, Nabi kata, fa innaha nurun fil qabri wa nurun fis sirat wa nurun fil jannah. Selawat tadi akan menjadi cahaya di dalam kubur, menjadi cahaya ketika meniti tiang sirat, dan menjadi cahaya ketika di dalam syurga. Ni. Dan orang banyak selawat juga akan banyaklah bidadari dalam syurga. Orang yang banyak selawat ni, dia akan mencerahkan hati daripada zulmah. Dia menjadi sebab sampai kepada Allah. Di antara kelebihan laginya, dimurahkan rezeki orang yang banyak selawat. Dan juga orang yang banyak selawat ni, Allah Ta'ala akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Orang yang banyak selawat. Tapi kena ingatlah, macam saya sebut slot minggu lepasnya, perbanyakkan selawat ni serta kita sentiasa mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat saja tanpa mempelajari akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
selawat saja tanpa mendirikan sembahyang sempurna sebagaimana ini perintah oleh Nabi SAW. Selawat saja tanpa menyemai sifat-sifat baik dalam hati, tak ada faedah seumpama tu. Sentiasa berselawat menzahirkan kecintaan kita kepada Rasul, sebab Rasul bawa kita ilmu akidah yang kita berpegang. Rasul bawa kepada kita macam mana mendirikan sembahyang yang sempurna. Rasul bawa kepada kita macam mana sifat hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Jadi kita nak menzahirkan terima kasih kita, kecintaan kepada Rasul, kita pun perbanyakkan selawat. Tak apalah. Ada faedah selawat tu. Kalau selawat saja belajar fardu ain pun tidak, akidah tak peduli, tak ada faedah tu. Sebagaimana kita perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Kita perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Tapi kita betul-betul tak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mentauhidkan Allah, walaupun banyak zikir la ilaha illallah, tak ada guna, tak ada faedah. Selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Kita sentiasa mulazamah membaca Al-Quran. Tapi kita beramal tak dengan Al-Quran yang kita baca? Kita berakidah dengan akidah Al-Quran yang kita baca? Kita menuruti tak perintah dalam Al-Quran? Kita tinggal larangan yang dilarang dalam Al-Quran. Kalau kita tidak beramal dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran saja, tak ada kelebihan. Kita membaca Al-Quran serta kita beramal dengan Al-Quran. Baca Al-Quran tanpa beramal, Quran akan laknat balik. Kita berselawat kepada Nabi SAW serta kita beragama dengan agama Nabi SAW. Kita perbanyakkan zikir la ilaha illallah serta kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab membaca Al-Quran sunat, perbanyakkan selawat sunat, perbanyakkan la ilaha illallah sunat. Hak besarnya kita beragama sebagaimana agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan dengan kitab Safinatun Najah ni akan dimulai dengan pembicaraan Islam, iman. Sebelum kita masuk pada pembicaraan fiqh, mana mudah-mudahan kita hak kitab Safinatun Najah ni kita menuruti agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Mana bukan hanya semata-mata berselawat berzikir tanpa kita mengikuti ajaran Nabi SAW. Jadi kira-kira kita ni tergantung lagi ni. Tergantung lagi. Kira-kiranya kita minggu depan kita baca sekali lagi dah tempat yang sama. Tak apalah, sebagaimana saya sebut minggu lepas, kalau kita baca kitab, terjemahan kitab, kita bacalah. Kemudian kita ambillah poin-poin tambahan-tambahan. Poin-poin tambahan. Kitab ni kecil je, kalau kita baca terjemah tu jalan sekejap je habis. Jadi kita belajar cara-cara orang ramai lah, cara-cara kapung lah kita kira. Baca kitab, kata kita pergi kepada tambahan-tambahan amalan kita apa semua. Gitulah ini insya-Allah. Untuk akan datang tu saya akan baca baliklah di wasallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz. Tertarik dengan pembelajaran cara-cara kampung tu Ustaz. Biasa saya ingat lagi teman-teman kecil dulu cara-cara kampung ni, lepas habis aja Ustaz mengajar, kita akan keluar minum teh o dengan kari pak. Tapi mungkin anda boleh makan apa saja juadah pada petang ini di rumah masing-masing lah. Tapi syukur alhamdulillah kepada teknologi yang ada, kita setiap minggu pada hari Jumaat jam 6 petang sehinggalah ke penghujungnya, insya-Allah menghampiri masa yang sama juga pada minggu hadapan kita sambung balik kitab yang telah pun diterangkan dan juga diajar oleh Ustaz berkaitan dengan kitab Safinatun Najah. Terima kasih kepada anda semua juga yang mengikuti kami di Facebook. Ada yang menanyakan soalan muka surat berapa tadi daripada Umunah tadi.
Ada yang juga membalas kepada yang membalasnya adalah Mariam Muhammad, Kak Mariam kita. Selalu Kak Mariam ni saya baca komen-komen di Facebook, sangat-sangat aktif di Facebook Manis FM. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Wan dan DJ Fad. Alhamdulillah. Terima kasih juga Kak Mariam Muhammad yang selalu mengikuti live Facebook Manis FM, dan kepada anda semua juga yang nak mengikuti lagi pembelajaran dan juga perkongsian ilmu di Manis FM bersama dengan saya juga setiap hari Ahad sehinggalah hari Khamis jam 5 hingga 5.30 petang. Kita banyak berbincang tentang perkara-perkara intelektual yang berlaku dalam dan juga luar negara bersama dengan panel jemputan. Jadi kepada anda semua yang mengikuti kami di Facebook juga, mungkin boleh share banyak-banyak supaya yang lain juga akan mempelajari sesuatu, terutama sekali berkaitan dengan apa yang Ustaz ajarkan kepada kita tentang selawat hari ini. Alhamdulillah dengan teknologi kita ada juga selawat yang kira kita secara digital yang menentukan kita alhamdulillah hari ini cukup ke tidak, 300 dan sebagainya kan. Jadi teknologi sangat-sangat membantu kita semua. Terima kasih kepada Syamsul Afindi, terima kasih DJ Fad dan Ustaz Wan. Ada Muhammad Nur Abdullah kata adjust 2 jam penerbit dan DJ Fad. InsyaAllah 2 jam Ustaz, boleh ke Ustaz? 2 jam. InsyaAllah. Apa pun kepada semua yang ada soalan, mungkin boleh juga komen di ruangan Facebook Manis FM. Mungkin pada lepas habis live ni jangan risau, kerana Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Wan Junaidi akan lihat satu persatu kepada apa yang telah pun anda komen. Terima kasih kepada anda semua. Juga kita nak tutup Ustaz hari ni dengan seperti biasa doa penutup kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda pada minggu hadapan pula pada hari Jumaat jam 6 petang sehinggalah ke penghujungnya, insya-Allah menghampiri 7 malam. Itu saja perkongsian kita pada petang ini. Semoga ianya memberikan manfaat kepada kita semua. Jadi jumpa anda lagi pada minggu hadapan. Semoga segalanya dipermudahkan untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis FM, Gaya Pantai Timur. Aku ingin menjadi mimpi ini.